Assalamualaikum dan salam Sarawakku sayang. Buletin Lukas edisi tengah hari 5 Februari 2021 bersama saya Hafizah Munirah Maharap. Memulakan berita dengan pelaksanaan program imunisasi COVID-19 kebangsaan oleh Kerajaan Persekutuan bermula hujung bulan ini. Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin dalam satu perutusan khas pada Khamis berkata sebanyak 80% populasi negara atau 26.5 juta individu akan menerima vaksin tersebut secara percuma. Penghantaran pertama vaksin COVID-19 ini melibatkan vaksin keluaran syarikat Pfizer dan BioNTech yang telah menunjukkan kadar keberkesanan yang tinggi iaitu pada tahap 95%. Justru saya suka memaklumkan bahawa kerajaan akan memulakan rollout pelaksanaan program imunisasi COVID-19 kebangsaan mulai hujung bulan ini. Dan kita menyasarkan sebanyak 80% populasi negara kita ini ataupun 26.5 juta rakyat ataupun individu akan menerima vaksin ini yang akan diberikan secara percuma kepada rakyat Malaysia. Dalam pada itu, Tan Sri Muhyiddin Yassin turut menjelaskan program tersebut merangkumi 3 fasa iaitu fasa pertama melibatkan 500,000 petugas barisan harapan, fasa kedua pula melibatkan kumpulan berisiko tinggi iaitu warga emas dan orang kurang upaya OKU, manakala fasa ketiga melibatkan golongan dewasa berumur 18 tahun ke atas. Katanya lebih 600 pusat simpanan yang juga pusat pemberian vaksin akan dibuka di seluruh negara bagi memastikan program berjalan lancar dan memudahkan rakyat. Saya telah mengarahkan pihak berkuasa agar menggunakan pelbagai kemudahan termasuk fasiliti kesihatan awam dan swasta, stadium, pusat konvensyen, dewan orang ramai serta universiti sebagai pusat vaksinasi. Peruntukan dalam Ordinan Darurat Kuasa-Kuasa Perlu 2021 akan kita gunakan oleh kerajaan untuk mengambil alih secara sementara dewan-dewan dan kemudahan-kemudahan yang lain bagi tujuan persediaan untuk melaksanakan program imunisasi COVID-19 kebangsaan ini. Tambah beliau, maklumat lanjut mengenai program imunisasi COVID-19 ini termasuk tata cara pendaftaran dan lokasi pemberian vaksin akan dimaklumkan kemudian. Berikut pula, penduduk rumah panjang di negeri ini diingatkan untuk terus mematuhi garis panduan mengekang penularan COVID-19 dalam kalangan komuniti itu. Berucap semasa sidang media harian COVID-19 di Kuching pada Khamis, Timbalan Ketua Menteri Datuk Amar Douglas Ugah Embas berkata penularan wabak itu di rumah panjang telah menunjukkan peningkatan jika dibandingkan dengan sebelumnya. Untuk itu, penduduk perlu sentiasa menjaga penjarakan fizikal termasuk mengelak perkumpulan ramai yang sememangnya menjadi kebiasaan harian di rumah panjang. Jadi dalam rumah panjangnya, kita nak tahu gempuruk makai boruai. Kita nak tahu bergulumuk berbilik siku tubuh mayuah. Nama-nama tai tuju ke bergulumuk. Kita patut tiap-tiap pintu kita diau bilik dari empu. Anang bercampur. Lepas kita bercampur, dia bisi siku orang kita bisi sakit, nyok tatu berjangkit. Nyalai hari itu kita mendak Siti Rumah Panjai 74 kes. Dulu kemarin ada yang mayuhnya tang laban sidak ya ndak tetat ke diri, berbilik diri, tang bergulai, bercampur, nyarinya tadi utai itu berjangkit. Beliau yang juga pengerusi Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Negeri JPBN Sarawak berharap penduduk rumah panjang khususnya yang dikenakan perintah berkurung atau lockdown dapat memberi kerjasama sepenuhnya dalam usaha kerajaan mengawal penularan jangkitan di samping terus bersabar. Kuarantin 14 hari tidak lama. Aku nemu tanya pedis, lepas kita hidup rumah panjai, nanti kalau duduk nak mindah 14 hari dari rumah panjai. Nama tawas hari kita nurun kerja, turun mindah kulu kili, ngigok penghidup, ngigok pendiau, ngigok penyamai. Tang lebuh maya ke kita sudah kena
lockdown kena dia suruh mindah amat pedis. Tang dalam kita pedis, dia kita jaga pengerai kita. Nyalai minta semua kita kerjasama. Sama-sama lebih lagi di rumah panjai. Berbalik mengenai program imunisasi COVID-19. Dalam sidang media sama, Pengarah Jabatan Kesihatan Negeri JKN Sarawak, Dr. Chin Zin Hing memberitahu program akan bermula sebaik saja petugas Barisan Harapan di Sarawak menerima vaksin penghujung Februari ini. Beliau turut mendedahkan bahawa setakat ini, seramai 23 sukarelawan telah memberi persetujuan untuk menjalankan ujian klinikal vaksin COVID-19. Two were given the injection yesterday, so the process is still ongoing. So those who have registered, I think they will be contacted, screened and so on. So once they are consented, then they were given the time when to come for the injection and so on. After that, there will be follow up for 13 months. All right. Katanya lagi, sejurus mendapat suntikan, sukarelawan itu perlu membuat pemeriksaan susulan dan dipantau selama 13 bulan. Beliau menambah tidak semua sukarelawan yang menjalani ujian klinikal akan diberi suntikan vaksin itu. I mean, 50% of the chance he will get the vaccine, another 15% of the time he will be given the placebo, because we are trying to see what is the effect of the vaccine. So this is called the clinical trial. Beralih ke laporan banjir. Prihatin dengan 31 orang mangsa banjir daripada 7 keluarga yang dipindahkan ke Pusat Pemindahan Sementara PPS di Sekolah Kebangsaan SK Tebakang, Ahli Parlimen Serian Datuk Seri Richard Riot melawat ke PPS tersebut pada Khamis. Beliau yang juga Duta Khas Perdana Menteri ke Asia Timur, Jepun, Korea Selatan dan Taiwan turut meninjau keadaan banjir di Pasar Lama Tebakang, Kampung Tebakang Dayak dan Kampung Tebakang Melayu. Dalam ucapan ringkasnya di Bilik Gerakan Banjir Kampung Tebakang Melayu, beliau mengucapkan penghargaan kepada semua agensi yang terlibat dalam membantu mangsa terjejas. Saya sendiri telah meninjau keadaan dan saya sempat singgah di pusat banjir Kampung Melayu Tebakang. Banjir memang nampak besar dan saya nampak air mula naik. Maka saya tengok di keliling saya hari pun, walaupun sebelah pagi tadi dia cerah, tapi nampak mendung sedikit. Nasihat saya, jadi air banjir memang sudah berakhir. Kalau kita tengok kebakaran besar semalam saya pergi ke kota itu, belum sampai ke kaki lima, tapi tadi sudah lebih kurang 4 kaki. Seterusnya, jumlah mangsa banjir telah mencatat peningkatan di daerah Tatau, Simunjan, Samarahan dan Serian, iaitu seramai 985 orang mangsa melibatkan 321 buah keluarga. Menurut laporan JPBN Sarawak, setakat jam 8 pagi Jumaat, bahagian Serian merekodkan jumlah tertinggi, iaitu seramai 710 mangsa banjir telah dipindahkan ke 11 pusat pemindahan sementara PPS. Bahagian Samarahan, seramai 267 mangsa banjir dari daerah Simunjan dan Samarahan dipindahkan di 6 PPS. Mangsa banjir di daerah Tatau, bahagian Bintulu pula ditempatkan di PPS Dewan Sukan Tatau yang melibatkan 8 orang mangsa banjir. Dalam pada itu, keadaan air di kawasan Kampung Sebat Melayu Baru Sematan mula melimpah sehingga ke jalan raya dan laluan Sebat Pueh tidak dapat dilalui kenderaan rendah buat masa ini. Ketika ini, cuaca di beberapa bahagian dan daerah di Sarawak masih hujan dan ianya dijangka berterusan dalam masa terdekat ini. Sekian edisi Tengah Hari bersama saya Hafizah Munirah dan kru penerbitan. Berita lebih lanjut boleh didapati di semua platform media sosial UKAS termasuk portal ukas.sarawak.gov.my dan pastikan anda subscribe UKAS channel di YouTube. Salam UKAS.